السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini kita dapat bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kitab terjemahan pada jilid yang kelima pada muka surat 343, perenggan yang paling bawah sekali. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kalau kita cermati, yakni idza ta'ammalta, kalau engkau, maksud dia kalau ikut dhamir dengan terjemahan tu, maksud dia engkau, idza ta'ammalta wa anta, kan, tapi dia tak boleh terjemahan, jadi kita boleh faham. Kalau kita cermati dan perhatikan berbagai penyakit yang para penderitanya dijanjikan syahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan kita dapatkan pada penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Seperti orang yang tertikam. Ya, kalau orang yang tertikam sampai dah putus usus dia, kan, dia macam mana, kan? Maknanya susah nak diubati lah. Macam Umar radhiyallahu anhu yang kena khanjar tu, kan, yang putus usus dia, diberi minum susu, maka keluar susu melalui usus tu, kan. Jadi maknanya yang apa nama, tidak boleh disembuhkan lagi, seperti orang yang tertikam, kalmat'un. Kemudian kata Nabi SAW, wal mabtun, orang yang terkena penyakit sakit dalam perut ni, mabtun, ataupun penyakit, diterjemah penyakit pes. Dia kata terkena pes, yang ada penyakit sampar tu, yang dibawa oleh tikus lah. Masa kalau saya cek tadi, maknanya satu penyakit yang dibawa oleh tikus, dan tikus ni ada kuman bakteria dia menyebar melalui tikus tadi, kan? Kalau terjemah nama kita tu, bahasa kita kecil tikus kot, tapi dia kata sini kalau terjemah pes ni sampar lah. Kemudian orang yang majnub, orang yang majnub, okey, dia kata wal majnub, ini orang yang kena penyakit radang paru-paru lah, ya. Kemudian wal ghariq, orang yang mati lemas, dan wanita yang anaknya meninggal di perutnya saat bersalin. Maksud dia mautul mar'ah, matinya wanita itu, yaqtuluha waluduha fi batniha, dia dibunuh oleh babynya yang dalam perutnya. Maksud dia dia mati dengan sebab baby dia dalam perut dia, yang menyebabkan dia mati. Baik, yang ni dijanjikan dengan pahala mati syahid lah. Semuanya adalah cubaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata bukan kerana perbuatan si hamba sendiri, bukan perbuatan hamba, bukan perbuatan kita lah, juga tidak bisa disembuhkan, tidak boleh disembuhkan, sehingga bukan merupakan faktor yang diharamkan, ya. Maksud dia bukanlah ia berlaku dengan sebab-sebab yang diharamkan, ya. Tidak juga menyebabkan kerosakan hati dan peribadatan kepada selain Allah, maksud itu. Seperti yang bisa muncul akibat tikaman panah asmara, maksud dia al-ishq, maksud dia orang tu yang dia kerinduan yang amat sangat pada seorang wanita contohnya, sehingga menyebabkan dia ni jatuh sakit kemudian mati. Bukan macam tu, kan? Itu adalah kesyirikan lah. Bila keterangan ini masih belum cukup untuk membantah kebatilan penisbatan hadis ini kepada Rasulullah, okay, silakan meniru sikap para ulama di bidang hadis dan selok-beloknya. Ya, maksud orang mati yang dalam kerinduan pada seorang wanita, tapi dia tidak mengkhabarkannya, tapi hadis itu palsu lah, dia dapat pahala syahid. Tak seorang pun dari imam yang dikenal sebagai hafiz yang mengakui kebenaran hadis tersebut, atau setidaknya menyatakan sebagai hadis hasan. Tak ada pun yang kata hadis itu hadis hasan, kan.
Dia kata, bagaimana tidak ulama mengingkari Suwaid sebagai perawi hadis ini, sehingga dengan sebab itu dia tertuduh secara dahsyat. Bahkan sebagian ulama menganggap ia sudah layak diperangi atau dibunuh. Abu Ahmad bin Adi dalam Al-Kamil, yang Al-Kamil fi Du'afa, menandaskan, yakni dia mengatakan ini adalah salah satu hadis yang tidak diakui para ulama daripada Suwaid. Demikian juga dinyatakan oleh Al-Baihaqi. Ini termasuk yang tidak diakui daripada Suwaid. Juga dinyatakan oleh Ibn Tahir dalam Az-Zakhirah. Ya. Lalu disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Tarikh Naisabur. Beliau berkata, saya merasa hairan terhadap hadis ini kerana tidak pernah diriwayatkan dari selain Suwaid, padahal ia terpercaya. Ya, dan disebutkan oleh Abul Faraj Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kitab berkenaan dengan hadis-hadis palsu kan. Adalah Abu Bakar Al-Azraq memarfu'kannya. Memarfu'kannya maksudnya menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Pada mulanya daripada jalur Suwaid. Lalu ia mengoreksinya, dia perbetulkan baliklah. Kemudian menghilangkan penyebutan nama Nabi SAW. Yang paling banter maksudnya yang paling kuat lah dia kata. Yang paling kuat pun dia hanya sampai kepada Ibn Abbas dia radhiyallahu anhuma. Tidak kepada Nabi SAW. Di antara hal berbahaya lain yang tidak dapat dibayangkan adalah dinisbahkannya hadis ini kepada hadis Hisham bin Urwah. Ini bahaya. Dari ayahnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW. Orang yang mengenal ilmu hadis dan cacat-cacatnya, meski hanya tingkat rendahan, pasti menganggap hadis ini tidak mungkin sahih. Yang kata orang tu masa dalam keadaan dia kena panah asmara tadi kan, teringat rindu sampai dia jatuh sakit, kemudian bawa kepada mati, maka dia dapat pahala orang mati syahid ni kan. Ini tak betul. Ya, tak mungkin sahih. Tidak mungkin juga termasuk hadis Ibnu Majishun daripada Ibnu Abi Hazm, dari Ibnu Abi Najih, daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu'. Tak mungkin. Tingkat kesahihannya meski hanya mauquf hingga Ibnu Abbas sahaja pun masih diragukan. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah, para ulama telah mengecam Suwaid bin Sa'id yang meriwayatkan hadis ini dengan berbagai tudingan kejam. Yahya bin Ma'in juga menyangkal hadisnya ini sambil berkata, kalau aku memiliki kuda dan tombak akan kuperangi orang ini. Suwaid bin Sa'id ni, kata Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad menandaskan ia orang yang matruk, tak boleh diterima hadis dia, yakni Suwaid tu, tidak dipakai hadisnya. An-Nasa'i menyatakan ia tidak siqah, sementara Al-Bukhari menandaskan, yakni mengatakan suatu saat ia menjadi buta kerana sering menyampaikan hadis yang bukan riwayatnya. Ibn Hibban berkomentar, ia menyampaikan berbagai riwayat kusut dari para perawi siqah. Riwayatnya harus, yakni mesti dihindari. Siapa? Suwaid bin Sa'id tadi. Yang paling layak didengarkan di sini adalah ucapan Abu Hatim Ar-Razi yang berkata, ia, yakni Suwaid, adalah perawi yang dapat dipercaya tetapi banyak memanipulasi hadis, yakni melakukan tadlis terhadap hadis. Ad-Darqutni mengomentarinya, ia sebenarnya siqah, tetapi ketika sudah tua kemungkinan ia mendapatkan riwayat daripada hadis-hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang perawi yang dhaif menyalahi perawi yang siqah. Lalu beliau memberikan rekomendasi, sungguh tidak pantas Imam Muslim mengeluarkan hadis ini padahal kondisinya demikian. Akan tetapi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini kalau ada riwayat penyerta daripada perawi lain, penyokong, tidak ia diriwayatkan sendiri. Tidaklah mungkar dan tidak syadz. Lain halnya hadis ini. Wallahu a'lam. Hadis ini tidak sahih langsung lah. Gitu. So, kita pada tajuk yang seterusnya.
petunjuk faslun, yakni fasal, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kesihatan melalui wangi-wangian. Pakai minyak wangi ni, pakai wangi. Bau yang wangi adalah makanan ruh, yakni makanan jiwa. Kan maksudnya sistem imunisasi badan kita meningkat apabila kita menghidu bauan ataupun wangian. Sehingga kalau orang nak belajar, nak menghafal, baca Quran, dianjurkan dia tu mewangikan diri dia, pakaian dia wangi, kan, supaya dia lebih maknanya concentrate. Sistem imun dia tadi, sistem imun badan dia tadi meningkat. Gitu. Sebab tu dia kata adalah wangian ni adalah makanan bagi ruh, jiwa kita. Kita rasa seronok dengan bau wangian, dan kita tak seronok, kita jadi lemah, jadi longlai dengan bau busuk, bau yang tak enak, kan. Sebab tu kalau orang duduk sebelah kita, bau ketiak dia busuk, kan, kita tak selesa. Kita rasa macam nak pergi cepat, nak bangkit, bangun cepat. Kita nak hindarkan diri daripada orang yang berbau busuk tadi, kan. Tapi kalau orang bau wangi, kita rasa dekat dengan dia, kesan dekat dengan dia, kita rasa segar. Gitu. Sementara ruh sendiri adalah pusat stamina. Kan? Sebab tu dia katakan anta bi ruhi la bil jismi insanu. Engkau lah dengan ruh lah, bukan dengan jasad engkau dikira sebagai manusia. Sebab kekuatan luaran itu lahir daripada kekuatan dalaman. Semangat tadi, kan. Semangat seorang tadi. Maka stamina juga meningkat melalui kewangian. Stamina akan meningkat melalui benda-benda wangi, minyak wangi tadi, kan. Sekarang jual macam-macam minyak wangi, kan. Kasturi lah, apalah. Kasturi kijang lah. Ada duit kita belilah, kan. Sebab itu bagus untuk tubuh kita, jiwa kita. Kerana bau yang wangi dapat membersihkan otak dan jantung serta seluruh organ tubuh bahagian dalam. Marah. Maksud dia bersihkan otak kita, jantung sekali, seluruh organ dalaman kita ni, dia bantu membersihkan, menggembirakan hati kita, kan. Sebab tu kita duduk seorang, kita spray minyak wangi. Orang kata nak pergi mana, tak pergi mana saja, spray minyak wangi. Duduk seorang-seorang spray minyak wangi, kan. Dan menyenangkan jiwa serta memberi kesegaran rohani. Itulah, kan. Jadi cumanya kita kata minyak wangi ni dia ada guideline dia dah, pakai minyak wangi ni, panduan dia. Kalau kamu wanita, kalau nak keluar rumah tak boleh pakai minyak wangi. Dalam rumah boleh lah. Nak keluar juga dia kena bersihkan minyak wangi tu daripada badan dia, daripada pakaian dia, baru dia boleh keluar dari rumah. Kalau tidak, dia dianggap sebagai penzina pula lah. Na'udzubillah. Dalam menggembirakan hati dan menyenangkan jiwa serta memberi kesegaran rohani. Wewangian adalah sesuatu yang paling cocok untuk roh, paling sesuai lah untuk roh, jiwa kita, yang paling serasi dengannya. Korelasi antara wewangian dengan jiwa yang baik amatlah erat sekali. Ada tautan erat jiwa yang baik dan wangian tadi. Wangian adalah salah satu dari dua hal yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara dunia. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Sahih Al-Bukhari disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak wangian. Sementara dalam Sahih Muslim disebutkan barang siapa yang ditawari wangian, maksudnya ada orang offer kat kita nak bagi hadiah minyak wangi, okay? Janganlah ia menolaknya. Nabi kata jangan tolak, makruhlah. Kerana wangian itu semerbak baunya, namun ringan dibawa ke mana-mana. Mana nak pergi pun kita boleh bawa pun dalam poket kita, kan. Jalan ke mana pun sebab dia ringan dan dia mewangikan. Gitu. Dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan An-Nasa'i rahimahullah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, "Man 'urida 'alaihi tibun fala yaruddahu." Barang siapa yang ditawari minyak wangi, maka janganlah dia menolaknya. Fa innahu khafiful mahmali tayyibur raihati, kerana ringan dia punya bawaan dia, ringan bekas dia kita nak bawa, dan semerbak baunya.
Sementara dalam Musnad Al-Bazzar daripada Nabi SAW diriwayatkan bahawa beliau bersabda, Innallaha tayyibun yuhibbut tayyiba. Innallaha tayyibun yuhibbut tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha indah, maha baik dan menyukai keindahan dan kebaikan. Nadhifun yuhibbun nadhafata. Allah maha bersih dan menyukai kebersihan. Karimun yuhibbul karama. Maha mulia dan menyukai kemuliaan. Jawadun yuhibbul juda. Yang maha pemurah dan menyukai kemurahan. Fanadhifu afna'akum. Maka bersihkanlah halaman rumah kamu. Afna'akum fina, halaman rumah kamu. Wasahatikum, ada kawasan lapang di rumah kamu. Dan beranda ada kawasan lapang rumah kamu. Wala tashabbahu bil yahud. Janganlah kamu menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Selarangan kita menyerupai dengan Yahudi ni kan. Yajma'un al-akba'a fi durihim. Mereka menghimpunkan sampah sarap dalam rumah mereka. Kan? Akba' ni maksudnya sampah lah. Menghimpun sampah-sampah dalam rumah mereka. Ibnu Abi Syaibah rahimahullah menyebutkan Rasulullah SAW memiliki sejenis sukkah, yakni naw' min at-tib. Sukkah ni sejenis daripada wangian. Dikatakan zahir makna dia, yang dimaksudkan dengannya adalah bekas yang diletakkan padanya tib itu sendirilah. Bekas botol yang diletakkan padanya minyak wangi itu. Jadi Nabi SAW ada sukkah ni yang selalu beliau gunakan untuk dibubuhi ke tubuhnya sallallahu alaihi wasallam. Selalu, yang selalu sudah kata selalu ni. Ya, keraplah. Diriwayatkan juga dengan sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi haqqan ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli 7 ayyam wa in kana lahu tibun ay yamassa minhu. Sesungguhnya Allah memiliki hak terhadap setiap muslim agar ia selalu mandi setiap 7 hari sekali. Maksud kalau malas sangat mandi kan, sejuk tak tahan nak mandi, kena mandi juga seminggu sekali. Kena mandi juga seminggu sekali. Sebab Nabi kata ala kulli muslim, atas setiap muslim. Hak Allah Ta'ala tadi. Apa dia? Mandi setiap 7 kali. Kalau ia memiliki minyak wangi, hendaknya ia menggunakannya. Itu menggunakan minyak wangi itu. Ini dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun tadi yang di atas dia hadis sanad sangat lemah lah di atas tadi, yang mengatakan jangan kamu menyerupai orang Yahudi yang menghimpunkan sampah-sampah di dalam rumah mereka. Sanad ni hadis sangat lemah lah, sangat dhaif, sangat lemah. Adapun hadis yang bawah ni hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih lah. Ya, mana paling kurang kalau tak mandi seminggu sekali mandi lah. Tapi pelik lah. Kalau tempat kita ni orang tak minta mandi kan 2-3 hari, pelik lah. Tak mandi 1 hari pun pelik lah. Begitu. Kemudian wewangian memiliki khasiat bahawa para malaikat amat menyukainya. Ya. Sementara syaitan amat membencinya. Syaitan tak suka. Malaikat suka. Kerana yang paling disukai oleh syaitan adalah bau yang busuk dan menjijikkan. Ruh yang baik akan menyukai bau yang harum pula. Sementara ruh yang jelek akan menyukai bau yang busuk pula. Setiap ruh akan cenderung pada bau yang serasi dengannya. Kan? Sebab itulah kita kadang-kadang suka minyak wangi ni. Kau ni suka jenis ni, kau ni suka jenis ni, macam-macam jenis kan. Bau yang berlainan tadi. Masing-masing lah, cenderung pada bau yang mana. Yang baik akan dikumpulkan dengan yang baik, dan yang buruk akan dikumpulkan dengan yang buruk, laki-laki maupun wanita. Meskipun ungkapan di atas berlaku pada spesies manusia laki-laki dengan wanita, namun juga berlaku untuk semua jenis perbuatan. Maksudnya perbuatan kita bukan tekat maknanya yang baik ni kan pada pakaian dia lah, pada perbuatan, ucapan,
makanan, minuman, pakaian dan wangian dengan lafaz umum maupun dengan keumuman maknanya. Itu maksudnya yang baik bersama dengan baik lah. Sama ada percakapan ke apa kan tak kisahlah. Perbuatan kan. Begitu. Kita masuk pula faslun. Petunjuk Nabi SAW dalam menjaga kesihatan mata kita ni kan. Jadi maknanya dia mari satu masa mata kita jadi dah lemah dah, rabun dah, tak nampak dah, tak boleh nak membaca dah. Sedangkan satu ketika dulu kita boleh baca Quran yang tulisan dia kecil-kecil kan. Quran yang besar 3 jari tu ya, Quran kecil 3 jari tu kita boleh buka, kita boleh baca. Sekarang kalau kita buka, kita nampak semua sama kan, nampak hitam dia, tak tahu tulisan lah. Begitu, rabun jadilah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya daripada Abdul Rahman bin An-Nu'man bin Ma'bad bin Hauzah Al-Ansari, dari ayahnya, dari kakeknya, bahawa Rasulullah SAW memerintahkan celak ismid, yang dibubuhi minyak wangi saat menjelang tidur. Okay? Namun beliau menambahkan, orang yang berpuasa hendaknya menjauhinya, tapi hadis ini dhaif. Okay? Maksud tak bagi orang puasa guna celak kan, hadis dhaif. Abu Dawud meriwayatkan bahawa arti dibubuhi minyak wangi yakni dibubuhi minyak kasturi, kata Abu Dawud. Kasturi ni kita tahu kan macam mana dia punya dapatan tu. Kan dia tangkap rusa. Kan rusa di dataran macam di pergunungan Siberia mana. Kan rusa ni kan dia yang nak meningkat dewasa kan, tali pusat dia kan bila lahir dia ada tali pusat dia. Jadi tali pusat tu nanti dia semakin lama dia semakin mengering. Jadi itulah dia minyak wangi. Nanti dia bila tali pusat dia tu dah mengering, jadi macam daging kulit, macam selaput kering tu kan, dia akan pergi tenyah-tenyah lah. Dia geser-geserkan, dia gatal dia punya bahagian pusat tadi ke batu, maka itulah dia al-misku tu maksudnya jatuh. Jatuh itulah yang dikutip oleh orang-orang yang dimasak, dibuat minyak wangi tadi lah kan, dibuat bahan pewangi tadi. Tapi sebahagian pemburu-pemburu ni, pemburu yang itulah yang tamak dia kena pakai buru, orang pergi ke antaranya di pergunungan Siberia macam itulah. Dia tembak rusa-rusa tadi kan. Sepatutnya tak ditembak rusa tu, dibiarkan, tapi nak tunggu tu lambat lah dia dapat kan dia punya kasturi tu. Jadi bertembak dapat ambil cepat. Begitu. Ya. Baik. Sementara dalam Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya disebutkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW memiliki tempat celak yang beliau gunakan 3 kali di bahagian mata. Ini juga hadis dhaif lah. Boleh baca di footnote bawah tu. Sementara dalam riwayat At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bila bercelak menorehkan celaknya 3 kali di bahagian kanan matanya. Kan? 3 kali. Bahagian kanan matanya. Dalam mata tu lah. Dalam mata kita tu kan. Dimulai dari kanan dan diakhiri di bahagian dimulai dari bahagian kanan dan diakhiri di bahagian kanan. Ya, maksudnya macam mana? Daripada kanan pergi tarik tu, apa kan? Kemudian ke kanan balik. Itu. Ya, mula kanan balik kanan lah. Ke kanan pergi ke kiri, patah balik ke kanan. Sementara di bahagian kiri hanya 2 kali. Tapi adanya juga dhaif, lemah. Baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man ibtahala falyutir." Barang siapa yang nak bercelak maka pakailah secara ganjil. Ini juga dhaif, lemah. Okay, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ganjil di sini bisa juga, yakni boleh juga dilihat pada sepasang mata. 3 kali di bahagian kanan dan 2 kali di bahagian kiri, dan dalam hal ini bahagian kanan lebih layak didahulukan. Atau bisa juga dilihat pada masing-masing mata, sehingga di bahagian kanan dan 3 kali
bahagian kanan 3 kali dan di bahagian kiri juga 3 kali. Memang ada dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya, termasuk Syafi'i lah. Kemudian mengenalkan celak bisa membantu menjaga kesihatan mata. Itu dia. Kan kalau kita boleh pakai celak lah. Celak nak kena pergi kawan-kawan pergi Mekah kirim balik celak ismit tu kan. Gitu. Mengenakan celak bisa membantu menjaga kesihatan mata, memperkuat cahaya penglihatan, juga menjernihkannya, memperlembut materi busuk yang ada di dalam mata serta memaksanya keluar. Habuk-habuk yang dah kental dalam mata kita tu kan, dia akan dikeluarkan tadi daripada mata kita. Di samping itu juga menjadi hiasan untuk jenis celak tertentu lah. Bila digunakan saat tidur, celak memiliki khasiat lain kerana mengandungi fungsi menyelimuti kelopak mata. Maka celak dapat menenangkan mata, yang mata letih tu lah kan, sehingga tidak melakukan gerakan berbahaya. Selain juga memelihara kealamiannya, ismit sendiri memiliki keistimewaan tersendiri. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan daripada Salim daripada ayahnya secara marfu'. Disandarkan sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Alaikum bil ismit. Gunakanlah ismit. Fa innahu yajlul basar. Kerana ia bisa menjernihkan pandangan mata. Wa yumbitu sya'ra, dan menumbuhkan sya'ra, yakni bulu mata. Hadis ini sanad dia dhaif lah, tapi ada syawahid yang menyokong dia sehingga menjadi hasan. Jadi guna celak al-ismit tu kan untuk cuci mata kita lah, dan menumbuhkan bulu mata tadi. Sementara dalam kitab Abu Nu'aim disebutkan semuanya ismit itu dapat menumbuhkan bulu mata, menghilangkan kotoran dan menjernihkan pandangan. Ini juga dhaif. Okey. Dalam kitab saya tu kita mana tulis dhaif, di sini jelaskan bawah ni. Dia kata ada hadis Ali dan isnadnya hasan. Kata Arnaud lah, Syekh Arnaud rahimahullah. Al-Hafiz Al-Iraqi menyatakan bahawa isnad hadis ini jayyid. Hadis ini diceritakan oleh Al-Hafiz Al-Munzir dan Al-Hafiz Ibn Hajar. Dihasankan oleh mereka lah. Sedangkan hadis Ibn Umar telah dikemukakan dari hadis Ibn Abbas yang akan disebutkan, keduanya menjadi penguat bagi hadis ini. Penyokong lah. Ada apa? Penyokong. Sementara dalam Sunan Ibnu Majah juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu secara marfu' diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, khairu akhalikumul ismit yajlul basara wa yumbitu sya'ra. Celak yang terbaik bagi kalian adalah ismit, kerana ismit dapat menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan rambut ini bulu mata lah. Gitu. Habis bab tu, bab celak kan. Bab 12 menjaga kesihatan mata. Ubat dan makanan tunggal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan urutan huruf abjad lah, huruf bahasa Arab. Abjad bahasa Arab. Baik, yang pertamanya huruf hamzah. Maksudnya ubat dan makanan tunggal ni, ubat lah. Jadi yang pertama ni ismit lah, huruf hamzah, ubat kan. Jadi ismit ni apa?
sejenis batu hitam sebagai dasar celak. Batu sini batu, ini buat pada batu, dihancurkan dia dan dijadikan dia sebagai celak. Didatangkan daripada Asfahan, Parsi, dibawa datang daripada Parsi sana, Asfahan. Yakni jenis celak yang terbaik. Begitu. Didatangkan daripada belahan barat, yakni barat Asfahan lah. Yang terbaik dari jenis celak ini adalah yang paling mudah melekat, namun bahagian dalamnya halus, tidak mengandungi kotoran. Ini yang paling baiklah. Komposisinya dari unsur dingin dan kering. Itu dia unsuran dia. Berkhasiat menjaga dan memperkuat mata serta mengencangkan saraf. Menjaga kesihatannya. Menghilangkan daging lebih pada koring, ini kudis, dan bisul pada mata kan. Kita panggil apa? Ketumbit. Orang kena panggil ketumbit. Mata yang tumbuh apa? Tumbuh kat mata kita ni kan. Gitu. Kalau kena gitu, kalau kita kena gitu, tak ke sekolah lah dulu-dulu. Gitu. Lalu membersihkan kotoran, menjerniskan penglihatan serta menghilangkan pusing, yang ni pening kepala. Dia boleh hilangkan pening kepala juga. Bila digunakan sebagai celak mata, dicampur dengan madu yang encer. Madu yang encer, madu cair lah. Madu yang cair. Kalau ditumbuk dan dicampurkan dengan lemak segar. Tu dia. Kalau rajin buat. Ditumbuk dan dicampurkan lemak segar. Lalu dicampur dengan abu bakaran. Ambil abu bakaran pula. Campur. Akan mencegah gangguan serangga. Tu dia. Okay, berkhasiat juga untuk mengatasi kepenatan mata. Ismit adalah celak terbaik lah. Terutama sekali untuk kaum tua yang sudah lamur matanya, yang sudah rabun matanya. Bila dicampur dengan sedikit kasturi. Inilah dia. Di ismit. Dia punya manfaat telah disebutkan di sinilah. Asal dia celak je, tapi ini baik untuk kesihatan kita. Kesihatan mata kita. Yang keduanya utrujah. Maksudnya terjemahlah bahasa Indonesia dia kata citron. Citron. Terjemahlah bahasa Melayu kita dia panggil limau purut. Ni kita kata boleh katakan semua orang suka kan. Sebab kebanyakan kita suka makan tom yam. Jadi maknanya dia limau purut citron. Cuba kalau rajin Google lah, Google tulis lah citron tu kan dalam bahasa Indonesia, lepas tu tekan image. Ataupun tulis dalam bahasa Arab. Tulis dalam bahasa Arab alif ta ra jim. Lepas tu tekan enter, dia akan keluarlah pada utruj tu. Tekan image. Tekan image lah tuan-tuan. Tekan image, dia akan nampak gambar. Rupanya limau purut. Ingat apa benda utrujah ni kan, limau purut. Bagus ni. Bagus kata Ibn Qayyim rahimahullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah. Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun." Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah ataupun pokok utrujah. Sebab dia limau purut ni daun dia pun bermanfaat, buah dia pun bermanfaat, kan? Gitu. Di Nabi Islam bayangkan orang beriman yang baca Quran ni seperti utrujah tadilah, seperti limau purut. Rasanya baik, ta'muha baik, tayyibun ni baik, kan? Warihuha tayyibun, dan wangi dia punya bau dia pun baik, wangi. Itu utrujah. Kemudian musannif ni rahimahullah taala dia cerita pula tentang al-atrujah ni, apa khasiat dia. Limau purut ni. Katanya al-atrujah memiliki banyak khasiat. Banyak khasiat. Apa dia? Kan? Utrujah terdiri daripada komposisi 4 macam materi. Kan? Apa dia? Kulit, isi dalam dia, rasa masam, kemudian biji dia. Semua ni bermanfaat untuk
tubuh kita. Ya. Masing-masing dari materi tersebut memiliki keistimewaan. Kulitnya berunsur panas dan kering. Ya, kulit dia daging ataupun isinya berunsur panas dan lembab. Isi kurma tadi, isi maaf. Apa nama 50 tadi. Ya, berunsur panas dan lembab. Zat asamnya berunsur dingin dan kering. Asam-asam tu kan, dingin dan kering. Sementara bijinya berunsur panas dan kering. Maksud dia orang kaji sampai macam tu. Teliti sampai semacam tu sekali. Dia boleh cerita kat kita secara detail. Ya. Gitu. Kajian tentang ni. Dah dibuat berkurun lah. Ibn Qayyim ni dia kurun yang ke 8 Hijrah kan. Kita kurun yang ke 15. Hampir 6 kurun berlalu lah. Gitu. Di antara manfaat kulitnya saja adalah bila dibubuhkan di baju akan bisa mencegahnya daripada gangguan ulat. Oh, gangguan ulat pada baju. Ulat kot. Baju berkulat. Gitu. Baunya yang semerbak bisa mengatasi udara busuk. Bahkan melawan wabak. Boleh melawan wabak pula ni. Maksudnya. Bila dikunyah, bisa mengharumkan bau mulut. Kalau kita kunyah lah. Kan, buah 50 ni tapi tak terkunyah kita kan. Dan menetralisir udara. Jadi udara jadi neutral balik. Bila dicampurkan di makanan, akan bisa membantu pencernaan. Kan. Jadi kita kalau kita makan tonjang, dia kan bukan buah 5 purut. Dia letak apa dia? Daun limau purut. Untuk wangikan masakan tadi kan. Memang bagus sedap sungguh. Kalau kita goreng nasi ke apa kan, letak daun limau purut kan. Dia rasa macam nasi goreng tonjam lah. Kita reka-reka sendiri ya, tak ada masalah apa. Begitu. Kemudian bila dicampurkan di makanan akan bisa membantu pencernaan. Maknanya kita cepat hadam makanan kita kan, cepat buang. Bila kita makan dia cepat buang tadi. Penulis Al-Qanun ini Al-Qanun Al-Tibbi, yakni Al-Husain bin Abdullah bin Sina, Ibn Sina yang terkenal sebagai Ibn Sina, yang wafat pada tahun 428 Hijrah. Kewafatan dia. Dia kata, perasan kulit atrujah berkhasiat. Perasan ni apa perasan? Perasan ni perahan. Perahan. Betul ni, perasan. Kita kalau perasan, itulah tu perasan. Perasan tu. Itu kita perasan. Ni perasan ni perahan. Tu. Jadi kata penulis Qanun At-Tibbi itu Ibn Sina, perasan atau perahan kulit atrujah berkhasiat mengubati luka gigitan ular. Berkhasiat untuk mengubati luka akibat gigitan ular. Bila diminum dan ampasnya dibalutkan pada luka tersebut. Ular tersebut gigit tadi. Sementara abu bakaran kulit tersebut berguna sekali bila dibalurkan pada penyakit kusta. Disapukan pada orang yang kena penyakit kusta. Ini berkesan. Cerita pasal daun, pasal 50 ni lah. Buah dia tadi. Adapun dagingnya bila dilembutkan akan serasi dengan lambung, dengan perut kita yang panas tadi. Perut kita kan dalam ni panas sebab ada bekerja. Kita duk ngap. Dia duk bekerja kan. Gitu. Baik. Menjadi amat berguna bagi penderita hepatitis. Ya? Bisa meredam wap tubuh yang panas. Wap tubuh yang panas dia boleh turunkan suhu panas tadi. Al-Ghafiqi menyatakan dagingnya berkhasiat. Daging ni isi lah. Maksudnya isi bagi buah limau tu kan.
lima perut tadi. Berkhasiat mengubati ambain, yakni buasir. Dia berkhasiat juga untuk mengubati buasir bila dimakan. Ini kata Al-Ghafiqi. Baik, kenapa ada pun zat asamnya berguna sekali mengatasi penyakit kuning. Dia punya asam-asam tu kan. Bisa meredakan jantung berdebar kerana demam. Berguna juga untuk mengubati penderita penyakit kuning bila diminum dan dijadikan sebagai celak. Oh, ini buah lima perut ni lah. Bisa menghentikan muntah kuning, melembutkan makanan, memperbaiki kondisi tubuh, mengubati mencerit, yang ni cerit birit. Orang kena cerit birit dia boleh ubati. Bahkan perasan ini perahan lah, perahan jusnya bisa mengubati keputihan. Yang perempuan yang ada penyakit keputihan. Kemudian menghilangkan keletihan. Bahkan bisa menghilangkan penyakit campak. Ya. Okay. Sebut sini. Ataupun Al-Qawbah dia kata. Indikatornya adalah saat Nabi SAW menghilangkan tinta yang tumpah di atas selai pakaian dengan jus buah ini, sehingga atrujah memiliki energi yang bisa memperlembut. Maksudnya kotoran tadi yang melekat di baju tu kan, bila letak dia punya jus dia tadi ke kotoran tadi, dia akan lembut, dia akan mudah dibasuh, diresap keluar. Habis tu, sehingga atrujah memiliki energi yang bisa memperlembut. Macam tu. Bisa memotong dan mendinginkan. Namun di sisi lain juga bisa menghangatkan liver, hati kita, memperkuatkan lambung serta mengurangi ketajaman penyakit hepatitis. Bisa juga membantu menghilangkan kesedihan dan meredakan dahaga. Kemudian dia kata, sementara bijinya memiliki energi pengemulsi yang boleh meresap dan pengering. Dan Ibnu Masawih menyatakan khasiat bijinya adalah menolak racun yang mematikan. Racun bahaya boleh tawar dengan biji lima perut. Yakni bila diminum air rebusan 2 mithqal, seberat 2 mithqal biji atrujah. Tak tahu lah berapa biji ni, 1 mithqal ni berapa gram ni, ya kan? Dia rebus biji dia tadi. Bila sudah dimasak, boleh minum lah. Bisa digunakan sebagai balsam, boleh juga. Bila ditumbuk kemudian dia balutkan di luka gigitan ular dan sejenisnya, juga bisa bermanfaat. Sifatnya biasa memperlembut dan bisa juga mengharumkan mulut, sebagaimana khasiat yang kebanyakannya yang ada pada kulitnya. Kulit limau tu pun banyak khasiat dah lah. Dia wangi kan. Itu. Kemudian ada juga yang menyatakan berkhasiat mengubati luka akibat sengatan kala jengking. Bila korban ni bila orang yang kena tu lah, meminum rebusan 2 mithqal bijinya yang sudah dikupas. Biji 50 tu dengan air panas. Demikian juga ditumbuk dan dibalurkan di bahagian tubuh yang terluka. Ni manfaat ni kan, manfaat perubatan. Ada lagi yang menyatakan bahawa bijinya bisa mengatasi semua jenis racun. Masya Allah, tabarakallah. Bisa juga mengubati akibat gigitan semua jenis serangga. Biji limau purut ini, al-utrujah. Kononnya, maksud dzukira anna ba'd al-akasirah, telah disebutlah, didukilkan. Kisah ni tak pastilah bila disebut. Kononnya ni tak pastilah. Dia kata ada salah seorang kaisar, orang maharaja ni, Parsi, murka terhadap sebahagian ahli medis sehingga mereka dipenjara dan disuruh memilih satu jenis lauk sahaja, tidak boleh lebih. Akhirnya mereka memilih atrujah.
5 perut. Mereka ditanya, kenapa kalian memilih buah ini? Mereka menjawab, kerana daripada mulanya ia sudah berbau harum. Pada awal lagi dia dah berbau harum. Bentuknya menyenangkan, baunya wangi, daging yang isinya buah sejati. Asapnya bisa menjadi lauk. Ya. Bijinya bisa menjadi hiasan dan bisa juga menjadi minyak. Gitu. Maka tepatlah bila sesuatu yang memiliki sekian banyak khasiat untuk diserupakan dengan contoh hidup, yakni seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran. Kan? Jadi apa-apa yang ada khasiat maka dibandingkan macam itulah. Sebagian ulama senang memandangi buah ini. Senang hati tengok buah ni kan, kerana memang indah dan bisa mengembirakan hati. Itu dia kan. Hanya semata-mata dengan buah lemon ni saja, buah lemon tadi. Kita lihat pula yang ketiganya ruzzu, nasi lah. Ruzzu ni nasi lah. Ini makanan ruji kita. Ada 2 hadis batil dan palsu. Tentang nasi ni ada 2 hadis batil dan hadis palsu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan nasi ni. Pertama, kan, dikatakan Nabi katalah, bohong lah, Nabi tak kata pun. Seandainya nasi itu manusia, tentu ia menyerupai lelaki yang lembut. Ini tak betul lah, palsu. Yang kedua, segala sesuatu yang tumbuh dari bumi pasti mengandungi ubat sekaligus penyakit, kecuali nasi, di mana pada nasi terdapat ubat dan tidak ada penyakit. Kami sengaja menyebutkan 2 hadis palsu ini agar kita berhati-hati. Jangan sampai menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dia kata nasi bersifat panas dan kering. Kata dia, nasi termasuk biji-bijian yang amat layak menjadi makanan setelah gandum. Bahkan paling mudah dicerna dan memadatkan isi perut secara wajar, memperkuatkan lambung dan mencucinya untuk kemudian mengendap di suatu beberapa saat. Mengendap di situ maksudnya berlaku proses endapan kan. Nasi itu turun beberapa saat. Bahkan kalangan medis India beranggapan bahawa nasi itulah makanan terbaik dan paling bermanfaat bila dimasak dengan susu lembu. Kita nak cari mana susu lembu ni kan, payah ni. Nasi memiliki khasiat menyuburkan tubuh, menambah hormon, meningkatkan gizi, yakni zat makanan. Dia kata zat makanan asas lah yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesihatan badan. Ni gizi. Dan membersihkan pigmen tubuh, yakni tasfiyatu al-laun. Membersihkan warna tubuh dia lah. Kemudian yang keempatnya arz, iaitu beras ketan. Beras ketan. Baik. Yang dengan huruf hamzah yang di fathah dan huruf ra yang disukun. Arz. Disebut juga dengan sonaubar. Tu. Ini bahasa Parsi lah. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nabi yang SAW menyebut dalam hadisnya, as-sonaubar ni terjemah dalam bahasa kita dia panggil apa? Beras ketan ni dia panggil tak ada dia dalam bahasa Inggeris dia pakai pine. Dia pine family, maksudnya dalam keluarga pokok pine lah. Nama saintifik dia Pinus, Pinus. Ni maknanya tuan-tuan boleh google lah, tengok sendiri dalam image tu kan, akan nampak pokok dia macam bentuk nanas. Macam bentuk nanas, tapi bukan nanas. Jadi dia ada macam isi dia tu macam bentuk kalau tengok macam
kacang tapi dia panjang, lepas tu dia kecil. Gitu. Jadi saya pernah beli kalau di Pakistan tu masa nak balik, dia rasa lemak macam kacang goreng asal, tapi dia berlemak macam tu. Kita punya dia tak mani, dia berlemak, rasa lemak. Pokok saung, apa nama, beras ketan ni. Tuan-tuan boleh google lah. Tuan-tuan boleh google tengok nama pokok saintifik dia, arzuni, maksudnya arzuni ataupun beras ketan ni dalam bahasa Inggeris dia, ataupun saya buka yang Wikipedia tu kan, tulis pokok apa nama itulah, pohon pinus ataupun pinus dia, PINUS. Tekan situ, maknanya ambil image tu, dia keluar lah buah tu bentuk macam mana kan. Dia keluar. Saya nak cerita pun tak tahu, payah. Dia macam bentuk buah nanas pun ada, macam nanas batu pun ada juga, jadi bukan dia. Gitu. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minu mathalul khamati min az-zar'i tufayyi'uha ar-riyahu tuqimuha marratan wa tumiluha ukhra wa mathalul munafiqi mathalu al-arzati la tazalu qa'imatan ala asliha hatta yakuna inji'afuha marratan wahidatan." Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti rumput besar yang dipermain oleh angin. Terkadang menjadi tegak dan terkadang menjadi miring, condong. Sementara perumpamaan seorang munafik adalah seperti beras ketan, dia akan tegak saja di atas akarnya. Namun sekali rubuh akan tumbang seluruhnya. Ini dia. Tegak. Dia panggil ketan ataupun arz dalam bahasa Arab. Dalam bahasa saintifik dia panggil pinus. Pinus. Kemudian kata Ibn Qayyim di sini rahimahullah, biji beras ketan bersifat panas dan lembab. Biji dia mempunyai sifat membakar, melembutkan dan mengemulsi. Agak lengket dia bergetah lah, namun bisa dihilangkan dengan direndam air. Sulit dicerna oleh lambung, namun mengandungi banyak gizi, baik untuk mengatasi batuk dan menghilangkan lendir paru-paru, menambah hormon, namun bisa menyebabkan lambung menjadi terlalu padat, boleh menyebabkan perut jadi padat. Makan dia. Jadi untuk mengatasinya, bila dikonsumsi dengan biji delima masam, bisa, ini boleh dimakan dengan biji delima masam. Itu kalau ada lah. Baik, seterusnya kayu idkhir. Idkhir ni saya cari tadi, dia punya nama saintifik dia Cymbopogon citratus. Maknanya hari tuan-tuan boleh google lah, Cymbopogon citratus, citratus. Jadi idkhir ni adalah apa? Adalah serai, pokok serai. Kan? Maknanya serai, pokok serai wangi kan? Pokok serai dia wangi. Begitu. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis sahih berkaitan dengan tentang kota Mekah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, tanamannya pun tidak boleh dicabut. Tanaman, bila sahabat-sahabat duduk di Mekah tadi kan, Nabi kata tanaman dia tak boleh dicabut. Al-Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan al-idkhir wahai Rasulullah SAW? Tanaman itu berguna untuk haiwan, ya, dan hajat rumah mereka. Kan nak buat bumbung ke apa kan, guna rumput idkhir. Beliau menjawab, ya, kecuali al-idkhir. Jadi Nabi SAW sebut kata tanaman di Mekah tak boleh cabut. Jadi sahabat-sahabat nak buat rumah, nak kena guna daun daripada pokok idkhir itu. Maka Nabi kata kecuali al-idkhir, kecuali pokok idkhir. Yang lain yang tak apalah, boleh dicabut. Yang lain tak boleh dicabut, kecuali yang boleh dicabut adalah pokok al-idkhir, kerana itu untuk kegunaan secara berluasa. Al-idkhir memiliki sifat panas, yang kita sebut serai, ya, serai. Pada tingkatan kedua,
Jadi maknanya kalau kita nak itulah nak cuba boleh lah kita minum air serai. Kan siapa rajin potong serai tadi, tumbuk sikit ke, buat dalam gelas kan. Serai, daun pandan, halia, kayu manis, bunga cekih sikit kan, bulan bekas tu. Maksudnya letakkan air panas, tinggallah sekejap, lepas tu nanti minum. Dia bermanfaat untuk kesihatan kita. Dia ada serai ini herba lah, kita panggil minuman herba. Bolehlah saya cuba insya-Allah. Jadi kering pada tingkatan pertama, teksturnya lembut, serai kan, bisa membuka penyumbatan dan lubang pembuluh darah. Ui, kan darah ni kalau tersumbat, darah beku semua kan, maka dia akan buka kepekatan darah dalam salur darah tadi lah. Memperlancar buang air kecil dan juga buang air besar. Bahkan bisa juga menghancurkan batu ginjal. Ya. Maksudnya mengempeskan inflamasi atau peradangan pada lambung, level dan ginjal bila diminum dan dibalutkan pada bahagian tubuh yang bengkak. Dia bermanfaat lah. Bahkan bahan dasarnya bisa menguatkan akar dan juga perut bahagian lambung. Bisa menguatkan akar gigi dan juga perut bahagian lambung lah. Perut bahagian lambung, bahagian tepi lah. Meringankan rasa mual dan menguatkan otot perut. Itu dia. Contoh dia kan. Baik, kemudian huruf ba pula, iaitu bitikh. Bitikh ni kita kenal lah, iaitu pokok semangka, pokok tembikai kan. Buah tembikai itu. InsyaAllah, jadi maknanya kita tawakuf di sinilah. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada saya akan datang. Itulah dia. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa ahsanallahu ilaikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.